Yang Amat Baco. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Dipertua. Saya juga seperti mana ada Yang Berhormat yang lain ingin mengambil bahagian bahaskan titah ucapan Kebuah Duli Mahmudia Di-Pertuan Agong. Dengan tumpuan saya adalah kepada aspek yang telah disentuh oleh tuanku yang menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan orang muda, golongan belia. Dan bila kita sebut orang muda dan golongan belia, bagi saya aspek utama yang perlu diberikan tumpuan kepada hal yang berkaitan dengan orang muda ini adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan. Sedarkah Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan bahawa kita sudah pun berada di bulan 4 sekarang ni, masuk bulan 4. Tetapi masih terdapat sekolah-sekolah, untuk maklumat Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, yang tidak cukup bekalan gurunya. Masih ada contohnya sekolah dalam kawasan yang saya duduk, Sekolah Menengah Seri Putra, yang guru terpaksa mengajar sehingga 30 waktu dalam satu minggu, 30 jam dalam satu minggu. Yang maklumat terkini yang saya dapat, baru saya cek sebentar tadi, sekarang ini setelah diagih-agihkan guru-guru yang ada itu, sudah turun kepada 27 hingga 28 jam satu minggu. Ini bagi saya adalah merupakan satu bebanan yang cukup berat bagi golongan guru. Ditambah pula lagi mengakibatkan option yang dikuasai oleh guru-guru yang berkenaan itu tidak dapat dihayati sepenuhnya. Guru seni mengajar sejarah, guru sejarah mengajar matematik, guru matematik mengajar bahasa Melayu dan sebagainya, akan memberikan kesan bagi saya kepada performance penyampaian guru tersebut dan juga penerimaan daripada anak-anak murid ini nanti. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan. Betul, saya tidak menafikan tahniah juga perlu diucap di atas penubuhan IPG, institusi pendidikan guru dan bagai usaha yang telah dibuat. Tetapi kekurangan guru di sekolah ini adalah bagi saya merupakan satu isu yang kritikal yang perlu ditangani dengan segera. Kalau walaupun kita mungkin boleh berbangga dengan keputusan SPM baru-baru ini dikatakan terbaik performanya dalam tempoh 5-10 tahun, tapi kita tidak boleh bagi saya menilai performance itu hanya dengan melihat jumlah berapa ramai yang mendapat 10, 11 ataupun 12A. Itu isu pertama yang ingin saya bangkitkan. Yang keduanya, Datuk Yang Di-Pertua, adalah saya ingin juga mendapat penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun jawapan ringkas telah diberikan baru-baru ini ketika menjawab soalan daripada Yang Berhormat Marang tentang penubuhan institusi wasatiyah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya hadir dalam majlis GMM, Global Movement of Moderates, yang saya turut dijemput untuk membentangkan kertas kerja dalam perhimpunannya baru-baru ini. Di dalam majlis itulah telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang penubuhan institusi wasatiyah ini di bawah JPM. Saya ingin tahu sehingga ke hari ini kita masih belum dapat melihat dan mendengar apakah yang hendak ditubuhkan ataupun apakah bentuk institusi ini dan apakah dia fungsinya, dan bagaimana pula nanti adakah dianya akan overlap dengan GMM yang sebentar tadi saya baru saja habis majlis jemputan menghadiri ucapan Setiausaha Agong PBB Ban Ki-moon, di mana sekali lagi GMM ni telah disebut beberapa kali oleh pengurusi GMM dan sebagainya. Saya ingin tahu bagaimanakah peranan GMM ni nanti dan juga peranan institusi wasatiyah ini dicampur pula dengan satu kerusi khas yang akan diletakkan di Universiti Melaya untuk mewar-warkan dan juga memperkembangkan kefahaman wasatiyah di dalam aspek-aspek yang telah disentuh oleh kerajaan melalui ucapan-ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang ketiganya, Datuk Yang Di-Pertua, adalah pernah dicadangkan di dalam Dewan ini, pernah saya sebut kepada beberapa orang pimpinan negara, pernah saya sebut kepada Padang Rengas selaku menteri yang menjaga urusan awal parlimen ini, tentang keperluan sekarang ini untuk kita segera mewujudkan caucus parlimen dalam isu Palestin. Ketika rombongan ahli-ahli parlimen melawat parlimen kita satu ketika dulu, saya dijemput oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker untuk menterjemahkan rombongan tersebut ketika mengadakan lawatan di bilik speaker. Salah satu perkara yang telah dipersetujui di dalam pertemuan itu yang
yang saya sebut, yang ahli parlimen daripada Palestin sebut, yang dipersetujui juga oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker adalah untuk penubuhan caucus ahli-ahli parlimen Malaysia ini bagi isu Palestin. Kerana saya rasa daripada banyak kita bercakap tentang hal-hal yang kontroversi, daripada banyak kita berdebat dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu Palestin, isu Yahudi, isu dan sebagainya, lebih baik kita sebagai ahli parlimen ni pergi melangkah kepada perkara yang bersifat konkret, yang bersifat praktikal, yang saya rasa boleh kita berikan satu sumbangan yang lebih bermakna kepada isu Palestin ini, kerana isu ini tidak akan habis. Bagi kita orang Islam, ianya adalah isu yang berkaitan dengan akidah. Sumbangan rakyat Malaysia amat dihargai. Sumbangan rakyat Malaysia ini kali terakhir saya mengadakan pertemuan, saya dijemput di Kuwait lebih kurang sebulan lepas, dalam satu pertemuan dengan Perdana Menteri Palestin Ustaz Ismail Haniyah di Kuwait baru-baru ini. Beliau menegaskan sekali lagi tentang sumbangan yang telah diberikan oleh Malaysia, kerajaannya, rakyatnya, NGO-nya, parti politiknya, individunya, organisasinya, memang amat dihargai. Cuma bagi saya, kita tambah satu lagi. Setelah saya rasa dalam konteks Malaysia ini, kita tidak dapat nafikan berbagai organisasi sedang bergerak dan mengusahakan apa saja sumbangan dalam bentuk yang boleh kita sampaikan. Penubuhan beberapa buah institusi yang bergabungkan both side of the house, pimpinan-pimpinan daripada sebelah sana ataupun sebelah sini. Contohnya baru-baru ini kita sudah pun menerima pengesahan pendaftaran Yayasan Al-Quds Cawangan Malaysia. Yayasan Al-Quds ini pejabatnya adalah di Beirut. Kita baru saja diberikan pengesahan Yayasan Al-Quds itu, yang dipengurusikan majlis amanahnya oleh Yang Berhormat Jerlon, dan saya menjadi pengurusi majlis pengurusan yayasan ini, yang akan kita usahakan sebagai sedikit sumbangan kita rakyat Malaysia tanpa mengira agama, keturunan, apatah lagi parti politik, untuk kita turut memberi sumbangan kepada isu yang cukup besar maknanya bagi politik ataupun dalam konteks agamanya juga ada kaitan dengan agama. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mendapat penjelasan sebab daripada pihak kerajaan, apa pendirian kerajaan? Sebab saya lihat belum ada semacam satu kenyataan yang jelas tentang apa yang sedang berlaku di Syria. Ya, apa peranan kita dalam OIC? Negara-negara Teluk sudah pun mengeluarkan kedutaan mereka daripada Dimashq. Ya, kita baru saja beberapa hari lepas mendengar saranan daripada pihak kedutaan kita di Dimashq, di Damascus, minta supaya rakyat Malaysia jangan lagi ke Damascus untuk ke sana, ataupun rakyat Malaysia yang ada beberapa ratus orang yang berdaftar dengan kedutaan kita diminta untuk menjaga keselamatan mereka dan sebagainya. Kalanglah negara-negara Teluk, Qatarnya, Kuwaitnya, Emiratnya dan sebagainya sudah pun mengeluarkan kedutaan mereka daripada Dimashq, dan keadaan sekarang ini semakin kritikal. Bagaimana kedudukan rakyat kita yang saya rasa maklumat yang saya perolehi lah, rakyat kita lebih kurang 400 orang di sana, studentnya dan sebagainya, tapi yang berdaftar dengan kedutaan itu jumlahnya tidak seramai itu. Apa yang hendak kita buat kepada mereka ini? Itu satu. Yang keduanya, apa pendirian kita atau apa pendirian kerajaan terhadap apa yang sedang berlaku di Homs, di Hama, di Dimashq itu sendiri, di Dar'a dan sebagainya. Pembunuhan yang berlaku secara terang oleh rejim yang ada sekarang ini terhadap rakyat yang tidak berdosa, ditembak, dibom, dibedil dan sebagainya. Kenapa sampai hari ini kita masih belum ada satu pendirian yang rasmi yang bagi sekarang ini baru tindakan daripada rakyat. Kemarin hari Jumaat minggu lepas ada satu demonstrasi yang diadakan, demonstrasi aman diadakan di hadapan kedutaan Syria di Kuala Lumpur, yang menggabungkan NGO yang menyatakan protes rakyat Malaysia, suara rakyat Malaysia kepada apa yang sedang berlaku di Damascus ataupun di Dimashq ataupun di Syria secara keseluruhan. Apa peranan kita dalam OIC? Ya. Saya kebetulan baru juga balik daripada Timur Tengah menghadiri satu persidangan. Ramai yang bertanya, di mana Malaysia dalam konteks pendiriannya, yang dulu satu ketika dahulu Malaysia cukup menjuarai kedudukan kita ketika kita mempengerusikan OIC. Kita banyak menjuarai isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, yang melibatkan
pencerobohan terhadap kedaulatan sebuah negara ataupun sebagainya. Tapi akhir-akhir ini dalam hal yang berkaitan dengan perkembangan di Timur Tengah itu seolah-olah kelihatannya Malaysia tidak punya pendirian yang jelas terhadap isu-isu yang berkenaan, khasnya isu Syria, dan saya minta penjelasan nanti khasnya daripada Yang Berhormat Menteri Luar tentang peranan Malaysia dalam menangani isu tersebut. Banyak telah disentuh dalam perbahasan titah ucapan Diraja itu Yang Berhormat Datuk Elie Petua tentang MAS, AirAsia dan sebagainya. Saya rasa semua kita dalam dewan ini selalu terbang. Kan kalau kita pergi atas urusan rasmi, dah tentulah tiket yang diberikan kepada kita tiket MAS. Kita bangga. Walaupun saya sudah mula semacam hendak mempertikaikan, banyak kita tengok iklan dalam majalah dan sebagainya, sudah berapa tahun berulang-ulang kita menerima Best Cabin Award. Siapa yang bagi? Atas dasar apa yang dia bagi? Kan? Dan bolehkah kita dapat mengekalkan Best Cabin Award ini untuk masa akan datang? Dari segi services yang diberikan oleh kaki tangan MAS, pramugaranya, kaptennya, bagi saya satu yang tak dapat kita nafikan. Kalau kita naik, kita akan rasa kita dihargai sebagai orang Malaysia, apatah lagi kalau mereka kenali pula kita tu sebagai ahli parlimen, mereka tengok selalu gambar kita dalam surat khabar dan sebagainya, mereka menghormati kita, bukanlah minta dihormat ataupun sebagainya, tetapi dari segi services yang diberikan oleh kaki tangan MAS itu sesuatu yang perlu kita hargai. Tetapi services yang terdapat dalam perkhidmatan, kita travel daripada KL London, naik direct flight daripada KL London yang makan masa 13 jam setengah. Kalau kita bandingkan dengan perkhidmatan penerbangan yang lain, kita ambil lah penerbangan syarikat penerbangan. Betul, mungkin perbandingan ini tidak tepat kerana mereka punya banyak duit. Kalau kita bandingkan perkhidmatan yang terdapat dalam MAS dengan perkhidmatan yang terdapat dalam Emirates, kan jauh bandingannya dari segi services, facilities yang disediakan kepada kita. Bayangkan kami baru beli pergi ke London bersama dengan naik timbalan Elie Petua pun naik MAS business class, tapi seatnya tak boleh recline. Kan 13 jam kena duduk tegak, kan naik business class. Bayangkan mereka yang duduk di ekonomi. Services itu sedang melanda syarikat penerbangan yang kita sama-sama berbangga dengan ianya satu ketika dahulu, tetapi hari ini punya isu yang cukup banyak. Saya juga ingin mendapat penjelasan daripada Menteri, apa justifikasi penamatan perkhidmatan kepada route yang saya lihat penting, yang saya tahu route ini popular, yang saya tahu route yang dibatalkan perkhidmatannya ini route yang banyak langganan daripada pelanggannya, perjalanan KL Bandung contohnya, KL Surabaya, KL Dubai. Yang Dubai ini yang paling saya tak faham, ya. Tok Elie Petua, kalau kita naik Emirates sekarang ni, kalau tak silap saya mereka ada 3 penerbangan sehari, KL Dubai, KL Melbourne, Dubai, KL ada satu tempat. Kalau kita naik Qatar Airways, Doha, KL, Pattaya, naiklah first class ke, naiklah business class ke, apatah lagi economy classnya, sentiasa penuh. Ya, bila sentiasa penuh, saya ingin tahu kenapakah route yang sebegini penting dibatalkan perkhidmatan. Jadi Datuk Elie Petua, yang akhirnya adalah tadi saya tertarik mendengar ucapan Setiausaha PBB Ban Ki-moon di Institute of Foreign Diplomacy di Wisma Putra lama dulu tu. Saya sebenarnya nak bertanya dan saya lemparkan soalan itu kepada dewan ini. Setakat ini di United Nations hanya ada 3 rakyat Malaysia yang menduduki kursi yang cukup tinggi lah. Assistant Secretary General. Kita ada Profesor Jomo dalam bidang ekonomi. Kita ada Jenny Chua dalam bidang peacekeeping, dan kita ada Dr. Mazlan dalam bidang space. Apa program kita yang Berhormat Elie Petua untuk membanyakkan rakyat Malaysia menduduki kursi-kursi
di peringkat antarabangsa ini. Kita ada Deputy Director General IEA apa tu yang nuklear tu di rakyat Malaysia, Datuk Dr. Daud, juga rakyat Malaysia. Sejauh mana kita nak sampai kepada kerusi-kerusi yang utama dalam institusi-institusi antarabangsa ini bagi menunjukkan keupayaan rakyat Malaysia memberikan servis bukan hanya kepada negaranya tapi juga kepada dunia. Terima kasih. Ya.